Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 16 ingin membentangkan hasil kajian kami yang bertajuk Teori Textualism bagi memenuhi kursus BSS 3033 Teori dan Kritikan Kesusastraan Melayu yang dibimbing oleh Profesor Dr. Abdul Halim bin Ali. Sebelum kami membentangkan hasil kajian kami, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan ini. Yang pertama, Ahmad Husaini bin Zulkarnain yang merupakan ketua dalam kumpulan ini dan dibantu oleh saudari Nur Fatihah Auni binti Mesro dan Siti Nur Adila binti Muhammad. Berikut merupakan kandungan dalam hasil kajian kami. Yang pertama, pengenalan. Yang kedua, objektif kajian. Yang ketiga, metodologi kajian. Yang keempat, kaedah literatur. Yang kelima, perbincangan. Dan yang terakhir sekali ialah kesimpulan. Yang pertama ialah pengenalan. Definisi teori. Secara umumnya, teori boleh ditafsirkan dan difahami sebagai satu tekaan, tangkapan atau suatu spekulasi terhadap sesuatu fenomena. Teori berasal daripada perkataan Yunani iaitu teori yang membawa maksud pemandangan. Definisi ini membayangkan bahawa teori berasaskan kepada konsepsi seseorang yang kemudiannya mengemukakannya dalam bentuk suatu pemandangan. Seorang para sarjana dan pengkaji Melayu di Malaysia iaitu Ramli Isin menjelaskan bahawa teori merupakan gagasan tentang definisi, konsep, prinsip, kriteria dan saranan yang memperjelaskan sesuatu objek. Teori textualism pula diasaskan oleh Abdul Rahman Nafiah atau lebih dikenali sebagai Manasikana, iaitu mantan pensyarah di Jabatan Persuratan Melayu Universiti Kebangsaan Malaysia. Teori ini bergerak pada landasan yang mempercayai setiap pengarang memiliki dinamika kepengarangan yang akan mendorong seseorang pengarang berusaha untuk memajukan diri dengan menghasilkan karya-karya yang bermutu tinggi. Pengarang seharusnya dapat membina dan memiliki strategi tekstual bagi setiap karyanya, membina disiplin dan undang-undang pengkaryaan yang tersendiri yang tidak diadaptasi dari mana-mana sumber melainkan atas kebijaksanaan diri dan kreativiti idea serta mempunyai set pemikiran yang bersifat kendiri di samping sentiasa menghasilkan pembaharuan yang menakjubkan. Seterusnya ialah objektif kajian. Terdapat dua objektif kajian yang akan dilaksanakan iaitu menganalisis makna textualism dan mengenal pasti prinsip-prinsip yang ada dalam teori textualism. Seterusnya ialah metodologi kajian. Metodologi kajian merupakan satu pendekatan yang digunakan bagi mencapai objektif kajian. Menurut Hornby, metodologi merupakan satu set kaedah yang digunakan untuk menjalankan kajian ke atas subjek kajian yang tertentu. Metodologi kajian mampu menjadikan pelaksanaan kajian dijalankan secara sistematik dan lebih terarah ke arah mencapai objektif. Pengkaji melaksanakan kajian ini dengan menggunakan beberapa kaedah kajian iaitu kaedah kepustakaan, melayari internet dan menganalisis kandungan. Kaedah kepustakaan iaitu pencarian maklumat untuk dijadikan rujukan yang dilaksanakan di Perpustakaan Tuanku Bainul Universiti Pendidikan Sultan Idris. Selain itu, kami juga menggunakan kaedah melayari internet. Seiring dengan kemajuan teknologi, ia dapat membantu pengkaji mendapatkan maklumat tentang kajian melalui jurnal-jurnal yang telah dimuat naik di laman web. Selain itu, kami juga menganalisis kandungan teks. Kami melaksanakan pembacaan teliti pada sebuah buku yang berjudul Intisari Teori Sastera Barat dan Malaysia iaitu karya A. Halim Ali. Seterusnya kita beralih kepada bahagian perbincangan. Apa itu textualism? Textualism merupakan hasil teori yang diguguskan oleh Manasikana. Textualism ialah teori yang berusaha menginterpretasi secara analitis dan kritis sesebuah karya dan mengangkat ke puncak idealismnya.
Teori ini bergerak dengan mempercayai bahawa setiap pengarang memiliki dinamika kepengarangan untuk memajukan diri dengan menghasilkan karya-karya bermutu tinggi. Textualism juga menuntut pengarang bersifat berani mengumumkan sesuatu baharu dan bijaksana mengolah karya berlandaskan bidang keilmuan tinggi. Pembaharuan yang dihasilkan menjadi unsur penting yang menjadikan teks benar-benar bersifat dinamik dan idealistik. Khalayak yang bersifat analitis atau tidak analitis akan dapat mengesan kewujudan ciri-ciri kesedihan tak kala membuat kritikan maupun membaca teks berkenaan. Dengan membaca beberapa baris ayat, khalayak secara spontan dapat membuat terkaan siapakah pengarang teks tersebut. Hal ini kerana textualism menyediakan kaedah dan mekanisme untuk mengapresiasi serta menilai sesebuah teks hingga dapat membukti dan meletakkan teks pada tingkat keunggulan. Textualism menuntut pengarang menjenguk kepada pengalaman tradisi yang menyimpan khazanah dan mengandungi intelijensia serta intelektualisme pengarang khususnya dalam bidang teks Agama Melayu. Demikianlah teori textualism ini menjadikan sebagai sebuah teks yang unggul, maka pengarang harus berani melakukan pembaharuan. Seterusnya kita beralih kepada prinsip-prinsip textualism. Prinsip yang pertama dalam teori textualism ialah prinsip kehadiran. Prinsip ini menggariskan beberapa unsur yang menjelaskan pemeringkatan peranan setiap prinsip. Prinsip kehadiran penting kerana dianggap menjadi garis panduan mengangkat pengarang, teks dan khalayak ke tahap yang unggul. Terdapat dua prinsip kehadiran. Yang pertama, kehadiran sebagai proses yang berterusan. Proses berterusan ini bermaksud berlaku dari pembentukan idea, pertengahan hinggalah siap sebuah karya dihasilkan. Yang kedua ialah kehadiran yang berlaku secara sengaja atau tidak sengaja. Kehadiran tidak sengaja ialah pengalaman yang sedia ada dalam pemikiran pengarang, iaitu ada dengan sendirinya. Kehadiran sengaja pula ialah pemilihan pengalaman yang sedia ada dalam pemikiran pengarang bagi membentuk gagasan idea sebelum memulakan penulisan hingga selesai penulisan. Kita beralih pula kepada proses dalam prinsip kehadiran. Proses pertama dalam prinsip kehadiran ialah proses pemilihan. Pengarang akan memilih pengalaman yang sesuai, mantap dan relevan untuk menghasilkan karya. Proses kedua pula ialah perseimbangan antara isi dan teknik. Proses ini menjadi faktor penting untuk menentukan kejutuan mesej, kekuatan intelektual dan keterjemahan minda yang meletakkan teks pada tahap unggul atau tidak. Proses ketiga ialah pemaknaan semula atau penafsiran semula. Pengarang harus memberikan sesuatu yang baharu, berlainan dan yang memberi bermakna. Pengalaman yang dipilih harus pemaknaan semula daripada keadaan asalnya agar kehadiran itu benar-benar memberi makna dengan keadaan yang semasa dan bersifat idealistik. Seterusnya, kita beralih kepada prinsip pelanggaran. Pelanggaran dalam teori ini bermaksud seseorang pengarang akan berusaha untuk menemukan sesuatu yang baharu, sekurang-kurangnya satu aspek dominan dalam karyanya yang memperlihatkan perbezaan atau kelainan daripada karya-karyanya yang terdahulu. Terdapat tiga keadaan yang boleh berlaku dalam prinsip pelanggaran ini, iaitu pertama, melanggari konvensi terhadap teks sendiri yang terdahulu. Yang kedua, melanggari konvensi beberapa aspek dalam struktur penulisan teks sastra. Yang ketiga, melanggari konvensi terhadap teks pengarang lain. Terdapat beberapa cara bagaimana proses pelanggaran dilakukan dan proses ini bergantung kepada tujuan dan citarasa pengarang, iaitu cara menambah elemen-elemen baharu dalam teksnya, mengurang atau menghilangkan elemen-elemen lama dan melakukan modifikasi beberapa elemen daripada teks-teks lain. Kemudian diberikan penafsiran baharu sehingga melahirkan teks yang lebih baik. Hal ini demikian kerana beberapa improvisasi mesti dilakukan bagi mencapai tahap keunggulan teks yang berkesan dan menarik. Pengarang juga harus berani untuk menentang kelaziman dan konvensi agar mencapai kelainan atau pemaknaan yang baharu. Sebagai contoh, pengarang sekurang-kurangnya perlu berani untuk memperbaharui konvensi teksnya sendiri. Prinsip yang ketiga adalah prinsip penyuguhan.
Prinsip yang ketiga ini penting kerana memerlukan sifat kreatif dan ketelitian yang tinggi dalam diri pengarang bagi menyempurnakan proses pemantapan karyanya. Seseorang pengarang yang memiliki dinamika dan sifat kreativiti yang tinggi dalam penulisan akan berasa tidak puas hati terhadap karya yang dihasilkan. Oleh itu, pengarang akan melakukan pembaharuan dan pengukuhan yang lebih baik dari karya yang sebelumnya. Terdapat beberapa perkara teknikal yang akan dititikberatkan sebagai neraca untuk membuat keputusan. Antaranya ialah pengarang akan melakukan perbandingan dan penyaringan terhadap keseluruhan aspek yang melengkapi karyanya supaya perkara-perkara yang tidak mantap dapat diperbaiki dan diperkejapkan. Selain itu, elemen-elemen baharu dan asing atau luar biasa akan dimasukkan agar sifat kelainan dapat ditonjolkan dengan berkesan. Penelitian juga boleh dibuat terhadap sejarah perkembangan drama di tanah air. Perkembangan awal memperlihatkan hampir semua drama Melayu awal dihasilkan dalam bentuk purbawara dan sandiwara, iaitu mengisahkan idealisme kepahlawanan golongan feudal. Namun, Mustafa Kamil Yasin atau Kala Dewata menemukan satu pembaharuan dengan menghasilkan drama-drama berbentuk realisme, seperti contoh Atap Genting Atap Robiah, Di Balik Tabir Harapan, Lima Perwira, Robohnya Kota Lukut. Penghasilan drama berbentuk realisme ini menunjukkan kesan pelanggaran dan pengukuhan yang dilakukan oleh Kala Dewata terhadap konvensinya sendiri. Akhirnya, drama-drama berbentuk realisme ini menjadi ikutan penulis-penulis lain selepas itu. Prinsip yang terakhir dalam teori teks realisme ialah prinsip individuality atau kepribadian. Prinsip ini merupakan kemuncak kepada perbincangan sesebuah teks. Terdapat beberapa perkara yang dilihat kepada kepribadian pengarang dalam usahanya menghasilkan karya-karya. Yang pertama ialah usaha yang dilakukan untuk mencapai kepribadian dalam penulisan. Yang kedua, mengenal pasti sifat-sifat kepribadian. Yang ketiga, mengenal pasti teknik yang digunakan untuk menunjukkan kepribadian. Yang keempat, membicarakan mengenai posisi kepengarangan. Teori teks realisme ini memperlihatkan pengarang perlu sentiasa berada dalam keadaan dinamik dan sentiasa progres untuk menghasilkan karya yang bermutu tinggi dan terbaik. Bukan sekadar terbaik, namun pengarang juga harus memastikan karya yang dihasilkan berlainan dan baharu antara satu sama lain supaya karya mereka diangkat ke tahap yang lebih idealistik. Oleh itu, pengarang harus mempunyai kepintaran yang tinggi untuk mencerna dan mengatur struktur formal serta isi kandungan karyanya supaya wujud imbangan komposisi dan terkesan pula sifat artistiknya. Seterusnya, pengarang juga harus bijaksana memanipulasi gaya bahasa sehingga menghasilkan rupa gaya bahasa yang tersendiri. Kelainan pengarang dengan pengarang lain biasanya dapat diidentifikasikan berdasarkan gaya bahasa. Sebagai contoh, dengan membaca satu atau dua baris ayat, halayak biasanya akan dapat mengagak siapa penulis karya tersebut. Untuk menghasilkan satu gaya bahasa yang tersendiri, teks realisme menuntut pengarang supaya memiliki pengetahuan tentang ilmu dan pendekatan stylistik. Pendekatan ini memperincikan gaya yang akan menumbuhkan pengarang kepada gaya pribadi, iaitu personal idiosyncrasy. Teks realisme juga meneliti dan menganalisis kepribadian pengarang dengan cara membuat perbandingan seseorang pengarang dengan pengarang yang lain di peringkat tempatan maupun antarabangsa pada suatu zaman atau zaman-zaman sebelumnya. Semua aspek kepengarangan seperti gaya bahasa, teknik pengolahan, sumbangan, penghasilan dan sebagainya akan menjadi indikator untuk menentukan posisi pengarang. Sebagaimana kata Welek, tiada satu pun karya yang unik dan pengarang yang mengejar individualiti akan menemui kesulitan. Namun, gagasan yang diberikan oleh teks realisme dapat merintis jalan kepada pengarang untuk berusaha mencapai tahap itu dan menjadikan dirinya sentiasa berada dalam keadaan dinamik. Dan kedinamikan itu pula akan mendorong serta mendesak kreativitinya untuk terus menulis karya-karya yang bermutu tinggi. Oleh itu, pengabaian aspek penting dalam prinsip ini bermakna pengarang tidak tahu visinya sebagai seorang pengarang yang berwibawa. Tambahan pula, pengarang akan cuba mengukuhkan sifat kendiri dalam karyanya sebagai pengarang. Di sini, pengarang biasanya sedar bahawa halayak akan dapat mengenali pengarang dan teks berdasarkan imej sebati yang terbina atas sifat kendiri itu tadi.
Pengarang sewajarnya sedar bahawa dia tidak sewajarnya terikat dengan style penulisan, gaya bahasa, teknik dan pengolahan orang lain walau dalam bentuk apa sekalipun. Sebagai contoh, dengan membaca novel Azizi Abdullah, maka halayak dapat menyingkap karya-karya Shahnun Ahmad sebagai pokok yang membayanginya, berbeza dengan sajak-sajak Muhammad Haji Saleh. Meskipun sajak-sajak Khairil Anwar dikatakan menjadi pokok yang membayangi sajak-sajak Muhammad Haji Saleh, namun Muhammad berjaya memberi pewarnaan baharu dalam sajak-sajaknya, sehingga berjaya membina sifat kendiri dalam sajak. Dalam hal ini, Muhammad boleh dikatakan berusaha untuk mengukuhkan gaya dan style yang tersendiri. Akhir sekali, kesimpulan. Secara umumnya, terdapat 4 prinsip yang menjadi tonggak utama dalam teori tekstilisme ini. Setelah memahami prinsip ini dengan secara terperinci, maka pengarang dapat mengaplikasikan prinsip ini dalam karya yang dicipta. Oleh itu, karya yang terhasil dapat menonjolkan keunggulan teks sastra dan kreativiti pengarang tersebut. Sekian sahaja perbentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.